Okey. Wih, penat betul ni banyak video ni. Okey, hari ni kita nak bercakap pasal kereta klon. Apa benda kereta klon ni kan? Dulu kan pernah kecoh-kecoh dulu lah. Kereta, dua buah kereta, color sama, model sama, nombor pendaftaran pun sama. Macam mana benda ni boleh terjadi? Ini adalah sindiket yang dah lama dan sangat terancang, tuan-tuan. Kereta klon. Okey, persoalan dia, daripada mana kereta ni datang? Mungkin ramai tak sedar, tapi kereta ni sebenarnya adalah kereta daripada, majoritinya daripada Singapura. Daripada Singapura. Kita tahu dekat Singapura, kereta dia mahal. Kereta dia sangat mahal. Average kereta kat Singapura, harga dia 2 kali ganda. Daripada harga kita beli kat sini RM100,000, dekat Singapura dalam RM200,000. Itulah harga kereta di Singapura. Sebab negara kecil, polisi dia memang dia, kerajaan dia tak nak bagi orang beli kereta lah, senang cerita kan. Jadi dia nak orang gunakan pengangkutan awam. Tapi negara kecil macam tu boleh lah kan. Untuk membeli kereta di Singapura ni, dia bukan setakat membeli kereta, tapi dia membeli sekali dengan permit untuk memiliki kereta tu. Jadi permit tu dipanggil COE, Certificate of Entitlement. Jadi COE ni dia ada tempoh laku dia lah. Contohnya kereta Toyota Wish, dia beli tahun 2000. Dia cuma boleh pakai sampai tahun 2010. COE tu 10 tahun nilai laku dia. Nilai 10 tahun untuk Toyota Wish tadi. Jadi apa jadi selepas 2010? Sama ada dia kena jual, dia kena scrap kereta tu, ataupun dia kena renew semula COE untuk membolehkan Toyota Wish tadi dipakai di jalan raya di Singapura. Tapi kebanyakan orang, dia akan jual atau scrap kereta tu. Dia akan scrapkan kereta tu. Apa maksud scrap kereta ni? Scrap ni sama ada dia macam biasalah, dia potong ke, dia lupuskan ke, lepas tu dia dapat rebate semula daripada government, ataupun kereta ni dibeli oleh pemborong di Singapura dan dijual ke negara lain, negara di luar Singapura lah. Tetapi dia tak boleh jual kat Malaysia sebab ketetapan kerajaan Malaysia daripada dulu lagi, kita tak boleh mengimport masuk kereta daripada negara-negara ASEAN dan negara yang bersepadan dengan kita. Kita tak boleh import. Kita tak boleh import daripada Singapura, kita tak boleh beli daripada Thailand. Tak ada cara untuk kita beli kereta ni untuk pakai kat negara kita. Itu memang ketetapan yang memang dah dibuat daripada dulu. Kalau ada siapa kata-kata, saya boleh beli kereta daripada Thailand, kereta ni rare, kereta aku suka nak beli kan, nak register balik kat Malaysia. Tak boleh. Teknikal dia memang tak boleh. Jadi, kenapa kereta ni banyak masuk kat Malaysia? Sebab bila kereta ni banyak, dia akan ada industri atau sindiket yang memang biasalah. Orang jahat ni dia sentiasa berfikir. Dia sentiasa berfikir macam mana nak buat bisnes atas kelemahan satu sistem. Jadi kereta ni ada cara. Yang contoh daripada Singapura tadi, dia bawa masuk ke Malaysia. Biasanya kereta yang diklon ni adalah kereta yang sama yang ada dijual kat Malaysia. Contohnya macam saya cakap lah, Wish, Jazz, Estima, Velfire kan. Kereta ni memang kita ada jual recon. Jadi dia ambil kereta-kereta macam ni. Contohnya Wish, contohnya kan. Okey, dia dapat satu Wish daripada Singapura, warna hitam tahun 2003. Lepas tu menggunakan sindiket yang sama dengan orang-orang dalam daripada pihak penguasa macam ni, daripada JPJ apa semua. Dia dapat duplicate geran dan road tag dari pemilik yang asal dekat Malaysia. Contohnya ABC 123 dekat Malaysia, nombor Toyota Wish 2003. Dia dapat rekod ni, dia klonkan road tag dengan geran untuk kereta yang diimport masuk secara haram tadi daripada Singapura. So jadilah dua buah kereta, ABC 123, ABC 123. Dua kereta yang sama. Okeylah, tapi kenapa industri atau sindiket kereta klon ni menjadi-jadi? Sebab harga. Biasa dia orang jual harga. Saya ambil contoh tadi lah. Katakan dekat Malaysia, katakanlah contoh tahun 2003 harga Toyota Wish 40,000. Tapi yang sindiket kereta klon ni sebenarnya harga dia jual dalam 4,000, 10,000. Jadi harga dia tu terlalu banyak beza. Jadi menyebabkan orang yang tidak faham, orang yang tak faham tentang kereta, dia beli. Dia cakap, okey tak apalah, kereta ni ada road tag, ada ni, runner boleh renew road tag dia, tak tahu boleh dapat. Tapi kena ingat satu benda. Kalau terjadilah aksiden melibatkan kematian ke atau kena tangkap dengan pihak berkuasa, duduk dalam jail, tak berbaloi langsung tuan-tuan. Ini risiko-risiko yang kita boleh dapat daripada kereta-kereta klon yang kita pakai secara haram lah. Ok,
Okey, ada lagi satu soalan. Ada orang tanya, betul ke kereta-kereta Singapura ni kita boleh pakai? Kereta-kereta yang kena rampas daripada custom, daripada JPJ ni, kita boleh pakai selepas dilelong? Okey, itu adalah situasi yang tak sama. Yang tadi kereta clone. Kereta-kereta yang haram ni, yang lari cukai, yang di ekspor secara haram kan, biasanya bila dia lalu dekat Roblox atau JPJ, polis, bila dia dapat check record kereta ni tidak sah, kereta ni akan dirampas. Bila dirampas, dia akan simpan dalam yard, sama ada polis atau JPJ lah. Selepas satu masa tak ada orang tuntut, dan dari sini memang takkan ada orang tuntut lah, kereta salah kot. Jadi pihak-pihak berkuasa, JPJ atau custom kan, dia akan lelong kereta ni. Jadi dia akan tenderkan lah. Okay, dia tender kereta ni, selepas menang boleh register, then kereta tu baru jadi halal. Tapi proses dia lama. Nak kena tender, nak kena menang, nak kena register kan lama. Dan dia tidaklah boleh beli murah sampai RM10,000 tu, tak ada tender yang murah sampai RM4,000, RM5,000 boleh beli Wish. Tak ada semurah itu, sebab bila tender kita terpaksa bersaing dengan orang-orang lain yang nak beli kereta yang sama. Dan selain pada orang-orang biasa, itu yang used car, yang runner-runner ni semua, dia orang nak beli juga kereta-kereta macam ni sebab dia orang akan jual balik. Dan kereta-kereta yang dilelong, yang akan diregister balik nanti, dia ada certain restriction. Contohnya dia tak boleh di-finance, tak boleh di-loan. Contoh kedua, mungkin dia tak boleh ditukar hak milik dalam masa 24 bulan. Certain condition ni ditetapkan oleh sama ada JPJ ataupun custom. Bergantung pada mana kereta tu dilelong lah. Okey, yang seterusnya pun ada yang tanya, kalau kereta tu dia pakai plate Singapore, boleh ke pakai? Secara teknikalnya boleh pakai. Dia samalah macam kereta-kereta yang pelancong-pelancong masuk sini semua kan. Boleh pakai as long dia ada road tax, dia valid semua dokumen-dokumen ni, boleh pakai. Tapi ada ke orang jual kereta yang plate Singapore ni dengan harga yang murah? Tak ada tuan-tuan, sebab kereta tu dekat Singapore sendiri pun mahal. Kereta double pada harga Singapore, nak jual murah kat sini legal, which is something wrong lah. Memang ada yang benda yang tak betul lah. Sama ada kereta tu duplicate dekat Singapore ataupun kereta tu memang kereta curi yang memang dia gunakan nombor pendaftaran asal. JPJ, polis, semua dah boleh check dah. Ni bukan zaman 80-an, 70-an. Sekarang ni, pak, satu switch dia dah tahu kereta tu betul tak betul. Berani. Okay. Dan ada yang tanya lagi, macam mana pula dengan kereta-kereta daripada Thailand? Konsep dia sama. Mana-mana kereta yang bersepadan, kereta-kereta negara ASEAN, kita tak boleh beli dan register di Malaysia. Nak pakai juga boleh, tapi pakai plate Thailand lah. Tapi berbeza Thailand dengan Singapore. Okay, kalau dekat Thailand, nak pakai dekat Malaysia, dia kena ada permit, dipanggil International Circulation Permit, ICP. Dan ICP ni valid 90 hari je. Cumanya, nak kena tahu, yang pakai ICP ni ada certain insurance dia tidak cover. Boleh pakai kereta tu, tapi insurans cover ke tak cover? That is persoalan yang kena selesaikan lah. Kalau tak jadi apa-apa, tak apa. Bayangkan kalau accident, langgar orang, mati kan. Sia-sia je. Nak jimat sikit tapi kesudahannya duduk dalam jail. Buat apa? Okay, kalau kata kereta ni salah, kenapa ada orang advertise? Kalau kita buka Facebook kan, ada certain page, saya tak nak sebut page mana lah. Kereta clone murah daripada ni, legal, ada road tax, sah digunakan jalan raya. Tolonglah periksa dan tolonglah periksa. Tak guna beli kereta-kereta macam ni. Kita ambil lah jalan macam mana pun, okey tak apalah, murah lah macam ni. Tak berguna langsung. Sebab risiko dia tinggi, risiko dia sangat tinggi kan. Kalau kita tak kena, tak apa. Kalau kena accident tu satu hal lah. Kalau kena tahan, kena roblox dan hati pun susah bawa anak bini kan, semata-mata nak bergaya dengan kereta nampak mahal sikit kan. Tak guna, duduk dalam lock-up, kena bayar denda, tak guna. Mengikut statistik pada tahun 2014-2015, lebih daripada hampir 2,000 kereta telah berjaya ditangkap. Kereta-kereta sekarang ni bila lalu dekat Roblox, polis, JPJ, dia dah ada rekod, dia dah tahu dah. Bila dia nombor tu dia klik, dia buka je enjin, dia tengok nombor chassis, dia dah tahu dah. Ini kereta yang tidak sah. So dia akan cari kereta yang sah. Jadi kereta ni, dia duplicate dengan kereta ni. Jadi siapa yang salah, ke dalam lah, kena tangkap lah kan. Bagi saya tak berguna langsung. Tak ada sebab kenapa kita nak beli kereta clone ni. Dan yang iklan-iklan semua tu, tolonglah. Kalau harga tu melampau murah, memang tak betul lah. Okay, itulah saja kita nak membebel pasal kereta clone ni. Sebab banyak sangat. Kadang-kadang orang tanya kan, abang boleh beli bang? Ni murah lah bang, dia orang jual Evo baru 15,000, 13,000 kan.
itu terpulanglah kepada masing-masing. Tapi kalau tanya pada saya memang pantang lah kalau orang tanya benda-benda macam ni kan. Sebenarnya macam ni lah, kita ukur baju di badan sendiri. Contohnya macam saya kan, wah, kita punya angan-angan, impian memang besar, tapi kemampuan kita pakai Azhar, dan pakai je lah kan. Sama je pakai Azhar, pakai Ferrari pun balik mentakap, balik Kodiang pun sama, sampai juga kan. Jadi itulah dia kan, ukur baju di badan sendiri. Kalau rasa tak mampu, kita usaha bagi mampu. Kita buat kerja part time, kita mungkin meniaga kat Shopee ke, meniaga online ke, bagi kita ada banyak duit supaya kita mampu apa yang kita nak pakai kan. Setiap orang dia ada rezeki masing-masing kan. Jadi untuk beli kereta-kereta macam ni, kita bukan saja merisikokan kita, tapi kita merisikokan orang lain juga. Kita merisikokan bila aksiden, bila kena tangkap kan. Anak bini fikir macam mana kan? Fikir panjang. Jangan lupa tu, subscribe, tekan loceng, like sekali. Okey. Lepas ni kalau ada apa-apa nak suruh kita orang mengomen, komen kat bawah. Abang Beras pun dia dah lama dah tak masuk video ni. Dia pun dah tak sabar menggeletar dah ni. Bye.